Saya Rosni bin Abu yang dipertanggungjawabkan sebagai Ketua Sekretariat Umum kepada komiti-komiti yang dilantik dan juga merupakan fandi kepada syarikat senior Sadapaa iaitu QE Capital Berhad. Dan kini Sadapaa membina empayar baru untuk platform ekonomi atas nama Reserve Bank iaitu Reserve Bank dan Beneficiary. QE Capital sebelum ini telah bertapak di 48 negara dengan 133 SPE, SPV serta ditanda dagang di bawah hal ehwal keuangan, hal ehwal keduitan, hal ehwal insurans dan hal ehwal real estate dengan my IPO di bawah Klosa 36. Oleh kerana dinegatifkan oleh pihak berwajib dan bukan berwajib, maka Sadapaa mencipta satu platform ekonomi baru di atas nama Reserve Bank dengan blueprint sehingga tahun 2030, merentasi setiap pelosok bumi ciptaan Tuhan sebagai eka persada ekonomi bumi. Sadapaa ataupun DMZA juga dikenali sebagai Tok Kenalan yang perniagaan terasnya melalui pemulihan dan penebusan bond. Bond-bond ini disandarkan dengan emas dengan mata wang bersaiz besar dengan bayarannya yang menakjubkan di luar matematika ekonomi Menara Gading. Pada minggu ketiga bulan Januari 2024 yang lalu, beliau telah ditawarkan untuk mengurus tabir projek kemanusiaan yang bernilai USDN 1.7 trilion, iaitu jumlah dari sebahagian kecil daripada bayaran penebusan dan pemulihan bond beliau. Lalu itu, Sadapaa menubuhkan satu komiti khusus yang dinamakan Al-Jawiyun Committee yang dikhususkan di benua Asia, yang beliau panggil Asia Magic, terdiri daripada 52 negara dengan 992 wilayah ataupun negeri yang berdaulat di benua Asia sebagai pilot project membina rumah ataupun tempat berteduh kepada warga negara masing-masing yang tiada tempat tinggal, dan projek seterusnya untuk benua Afrika yang dipanggil Black Alliance untuk 53 negara Afrika. Dalam pada itu, Reserve Bank akan meneroka ke benua Eropah yang dikenali sebagai Magic Knight Templar, dan fasa akhirnya untuk kedua-dua benua Americanos. Al-Jawiyun Committee Federalization diketuai oleh bekas 2 star General Police dengan masing-masing timbalan dan naib yang terdiri daripada NGO, aktivito ekonomik, aktivito media, aktivito perniagaan dan aktivito teknokrat, serta QBE iaitu Qualification by Experience. Kesemua aktivito-aktivito ini adalah insan-insan yang berpengalaman luas melebihi 40 tahun kerjanya dengan hubungan korporat adalah AAA. Al-Jawiyun telah membuat keputusan yang projek kemanusiaan yang sepatutnya pembinaan hospital dan sekolah dikemudiankan dengan keutamaan bagi tempat berteduh manusia kerana ia sangat penting sebagai obligasi sosial kemasyarakatan. Dengan peruntukan oleh pihak pembayar G20 dan sovereign buyer sebesar USDN 1.7 trilion yang telah ditetapkan 5% untuk arkitek, 10% untuk PMC, 10% lagi untuk kontraktor dan 10% untuk intermediaries, yang mana melibatkan jumlah sebesar 595 bilion. Dan masih berbaki 65%
bersamaan USDN 1.105 trilion. Sepatutnya ini semua kepunyaan Sadapa alias Reserve Bank. Tetapi bagi Sadapa tidak begitu. Beliau dengan niat hati yang mulia dan ikhlas telah merangka satu strategi obligasi sosial dengan perkiraan negara Asia 52 dan wilayah 993 menjadikan jumlah 1045 akan dibentuk sebagai satu platform ekonomi melalui perbadanan 1045 syarikat yang akan didaftarkan di Thailand. Bermakna USDN 1.045 trilion ya dari milik yang beliau miliki 1.105 trilion. Perkiraan ini melalui bajet USDN 1 bilion satu wilayah dengan pengiraan setiap rumah tempat berteduh sebanyak USDN 64,700 di mana wilayah-wilayah akan mempunyai 15,455 keluarga secara gratis. Tujuan utama Sadapa atau Reserve Bank untuk mengurangkan obligasi sosial yang memberi kesan dalam sudut ekonomi, keselamatan dan kesejahteraan hidup rakyat yang Sadapa namakan Living Smile Program. Ianya berbunyi too good to be true. Tetapi Sadapa melalui QE Capital Berhad sebelum ini telah mewujudkan SPV yang masing-masing mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas, khususnya untuk projek-projek kemanusiaan. Dan mereka amat gembira kerana Living Smile Program ini memberikan mereka kemudahan dan keselesaan untuk brotherhood mereka di negara mereka masing-masing. Dalam menjayakan Living Smile Program ini, ia akan menjadi satu kenyataan. Yang pentingnya, semua pihak, baik daripada swasta maupun kerajaan, diharap segala pandangan negatif daripada masyarakat khususnya insan-insan yang sebangsa dengan Sadapa tidak memperlekehkan usaha murni ini dan tampillah memberi pandangan sebagai asas akar persada yang baru dinobatkan yang amat kena dengan Al-Jawiyun Committee Federalization. Dalam usaha murni dan mulia Sadapa, sehinggakan negara yang jauh di hujung benua sanggup memberi 4 lesen bank, iaitu DZA Bank Incorporation, DZA Investment Bank Incorporation, DZA Offshore Bank Incorporation, dan DZA Quantum Digital Bank Incorporation, hasil dari sandaran emas beliau yang sebesar 22 bilion lebih, yang harga semasa emas pada tahun 2022 oleh LMER US 2,469,000 per ounce. Sadapa juga merantau jauh ke bumi perekonomian dunia, iaitu Switzerland, di mana Sadapa telah mempunyai 19 SKR historical asset dan high value currency note di 4 logistik yang kesemuanya berjumlah sekitar USDN 342 trilion. Jadi saya mengajak semua yang mendengar video ini maupun individu yang pernah terlibat dengan Sadapa, sama-samalah kita memberikan kerjasama sepenuhnya dan doa moga segala yang dirancang oleh Sadapa bersama Al-Jawiyun Committee ini terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin.